Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Terima kasih kepada rakan-rakan media sosial saya yang sudi melihat channel saya dan para subscriber saya. Jadi insyaAllah jangan lupa tonton sampai habis video saya ni ataupun vlog saya ni, menceritakan bagaimana untuk khusyuk dalam solat. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya, terutama YouTube saya, para YouTuber dan juga rakan media sosial saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Rahasianya dah lama sangat dah saya tak buat video ataupun vlog. Okey, hari ni saya nak sambung balik vlog saya yang terbengkalai. Okey, hari ni saya nak menceritakan tentang perihal iaitu bagaimana untuk khusyuk dalam solat. Di depan saya ni ada satu kitab iaitu kitab Muniyatul Musolli. Bagaimana untuk kita khusyuk dalam solat dan juga macam mana Nabi khusyuk dalam solat dan juga para tabi'in yang mereka ni macam mana mereka nak khusyuk dalam solat, macam mana mereka buat. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan perempuan dan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Okey, yang pertama sekali iaitu al-tafahum. Al-tafahum ni apa dia? Iaitu memahamkan semua bacaan di dalam solat dan menghayati maknanya. Maksud al-tafahum tu kita menghayati semua makna bacaan dalam solat. Sujudnya, rukuknya, iktidalnya dan semua makna-makna dalam surah-surah yang kita dapat memahami sedikit pun tak apa dah. Walaupun bukan keseluruhannya. Susah sebenarnya kita nak solat sebab Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat aku, siapakah di kalangan kalian yang khusyuk dalam solatnya? Maka aku akan hadiahkan kamu iaitu serban." Lalu pada ketika itu, sahabat ni semua tunduk. Maksudnya susah kita ni nak khusyuk dalam solat. Bila kita khusyuk saja, bila angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba kita terfikir dah benda lain. Susah. Ya? Dan yang kedua pula iaitu al-takzim, merasakan kebesaran Allah seolah-olah anda berada di hadapannya. Iaitu al-takzim, merasakan kebesaran Allah seolah-olah anda berada di hadapannya. Kita merasakan kita ni berada di hadapan Allah. Allah tu maha besar. Kerdilnya kita ni seperti mana orang kata kerdilnya kita ni seperti mana kuman-kuman yang tak nampak. Kalau dipandang dengan horoskop ataupun mikroskop baru nampak. Jadi antara kita dengan Allah Ta'ala tu kita lebih kerdil daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita ni rasanya lebih kecil daripada kuman rasanya. Allah Ta'ala tu maha besar. Kita kena rasa diri kita ni hina. Kita kena rasa diri kita ni bahawasanya banyak dosa yang Allah Ta'ala tu maha agung. Dan yang ketiga pula iaitu al-haibah, menghadirkan rasa gerun terhadap kekuasaan Allah, dengan demikian rasa hebat terhadap Allah dan dapat dihasilkan. Jadi kita kena ada rasa al-haibah iaitu menghadirkan rasa gerun. Kalau kita tengok balik orang Arab ataupun di Masjidil Haram, mereka ketika bila mana menyentuh ayat-ayat Al-Quran ni berkaitan dengan kiamat, neraka, azab kubur, mereka akan menangis bila menyentuh ayat-ayat tersebut. Kita tak ada rasa feel. Mungkin kita tidak memahami makna, tapi mereka memahami makna. Ini dipanggil al-haibah, iaitu kita mendatangkan, kita rasa gerun terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Kita rasa macam Allah macam manalah dekat akhirat esok ataupun macam dekat kubur esok, aku ni banyak dosa aku buat. Jadi kita kena ingat, itu dipanggil al-haibah. Dan yang keempat iaitu dipanggil ar-raja', mengharapkan rahmat Allah dengan sepenuh harapan bahawa ibadat anda akan diterima. Jadi kita kena mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala bahawasanya ibadah kita akan terima. Ramai orang bertanya pada saya, "Ustaz, macam mana? Sebab saya ni kadang-kadang risau amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah SWT. Jangan risau dengan amal ibadah yang kita buat. Sebab kita kena risau, yang pertama sekali, orang kata jangan kita terlampau risau dengan amal ibadah yang kita adakah diterima oleh Allah atau tidak. Kita buat saja, antara terima dan tidak tu terpulang kepada Allah Ta'ala. Yang penting wuduk kita dengan sempurna dan juga kita pakai pakaian yang bersih dan juga tidak kotor ketika beribadah. Itu pun dah kira sebagai cara ataupun dalam bab sah dalam solat, ya.
Okey. Dan yang kelima, al-haya' dipanggil. Berasa malu kepada Allah Ta'ala dengan kecuaian dalam mengutarakan janji kita terhadapnya dan kekurangan kita dalam melakukan ibadat terhadapnya. Ini dipanggil al-haya'. Al-haya' tu maksudnya kita kena berasa malu kepada Allah Ta'ala yang kita ni gagal mengutarakan janji kita kepada Allah Ta'ala. Kita sebenarnya gagal dalam mengutarakan janji kita kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Kita ni sebenarnya kita janji nak buat baik. Macam mana kita janji dengan kawan kita, esoklah aku datang, tapi maknanya kita ni gagal juga dalam perjanjian kita bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena beranggapan bahawasanya kita kena ada rasa malu dengan Allah Ta'ala. Malu, Allah, malunya aku buat apa nama tu, dah lah buat apa nama tu, bangun tahajud, solat 5 waktu, mengaji, tapi dalam masa sama buat maksiat, rasa malu kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah para sahabat dan juga para YouTuber dan semua rakan-rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih kerana sudi menonton video saya, dan insyaAllah jangan lupa untuk komen di bawah tu dan juga untuk subscribe, dan juga InsyaAllah kita jumpa lagi untuk vlog-vlog yang akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah moga kita khusyuk dalam solat dan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin.